Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan terkini paling mengejutkan kita semua. Bekas pegawai khas Najib pula ditahan kerana kes peras ugut pendakwa. Persoalannya sekarang, siapa bekas pegawai khas Najib yang dituduh didakwa telah pun memeras ugut pendakwa ini? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pegawai khas Najib Razak berhubung dakwaan pembabitannya dalam kegiatan memeras ugut serta meminta suapan daripada seorang pendakwa bebas. Penahanan terbaru itu hadir 2 hari selepas SPRM menahan seorang penyokong kuat Najib dan 2 individu lain yang disyaki memeras ugut serta meminta suapan daripada pendakwah berkenan yang juga mudir sebuah ma'had tahfiz di Kedah. Bekas pegawai khas Najib itu ditahan semalam setelah hadir ke pejabat SPRM Al-Usta Kedah untuk direkodkan keterangan. Menurut sumber, dia bagaimanapun dibebaskan oleh SPRM pagi tadi selepas proses rakam keterangan selesai dijalankan. Dia ditahan ketika hadir untuk dirakam keterangan, kata sumber ketika dihubungi Malaysia kini. Sumber menjelaskan bahawa kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Pada 6 November yang lepas, Mahkamah Magistrat Al-Usta membenarkan permohonan reman seorang penyokong kuat Najib yang juga aktivis politik bersama 2 lagi individu kerana disyaki memeras ugut serta meminta suapan daripada pendakwah bebas. Menurut sumber, penyokong kuat Najib itu dan salah seorang suspek ditahan di sebuah masjid di Bendong, Kedah semalam ketika didakwa mahu mengambil wang pendahuluan sebanyak RM20,000 daripada pendakwah terbabit. Manakala seorang lagi suspek ditahan di lokasi berasingan pada hari yang sama. Saudara-saudara sekalian, pendedahan demi pendedahan berkait dengan peras ugut terhadap seorang pendakwah bebas ini memang mengejutkan kita semua. Bayangkan sajalah, mereka meminta beberapa ratus ribu wang daripada pendakwa bebas ini untuk dapat sesuatu, tetapi hanya mampu pendakwah itu menyediakan RM20,000. Tetapi tidak menjadi apa yang mereka mahu kerana ketika mereka mahu mendapatkan wang tersebut sebanyak RM20,000 itu, SPRM telah pun menahan mereka. Hari ini pula kita dikejutkan lagi dengan penahanan bekas pegawai khas Najib. Ditahan, dituduh kerana kes peras ugut pendakwa. Jadi, kembali kepada persoalan utama sebentar tadi. Siapakah bekas pegawai khas Najib yang didakwa ada pembabitannya dalam kegiatan memeras ugut serta meminta suapan daripada seorang pendakwa bebas? Siapa identitinya dan bagaimana dia boleh terlibat? Penahanan itu hadir 2 hari selepas SPRM menahan seorang penyokong kuat Najib dan 2 individu lain. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini perang antara UMNO dan juga Parti Amanah. Apa yang sudah jadi? Amanah kata mereka mau bertanding 20 kerusi di Johor. Ini menimbulkan satu perdebatan dan satu perang antara UMNO dan juga Amanah. Ada yang sudah mula isytihar perang, ada juga yang menyatakan macam-macam lah perkara lain. Namun demikian, keluar Pakatan Harapan dulu jika Amanah mahu tanding 20 kerusi di Johor. Itu yang bakal berlaku.
Selepas bikin gempak gempita mahu meletakkan calon pada PRK Dun Mahkota sebelum ini, walaupun ia tidak menjadi kenyataan, kini parti itu sekali lagi cuba melakukan satu gempakan yang hampir serupa. Kali ini, Amanah Johor menyatakan bahawa mereka mahu bertanding antara 12 hingga 20 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN Johor yang akan datang. Alasan yang diberi kerana tidak bersetuju dengan kepimpinan BN Johor yang langsung tidak ada kemahuan untuk membentuk kerajaan perpaduan di negeri itu selepas berakhirnya PRK Dun Mahkota. Aduh, apa ni Amanah? Tak usahlah tak habis-habis nak bikin gempak dan tak mungkin menjadi kenyataan. Bikinlah gempak yang mudah dan logik sesuai dengan kemampuan. Sedarlah bahawa selagi PH bekerjasama dengan UMNO BN, tak usahlah Amanah mahu lebih-lebih mahu bikin gempak menuntut itu dan ini. Semua itu tidak mungkin menjadi kenyataan kerana parti sudah ada persefahaman yang mesti dipatuhi, yang mesti dipenuhi. Presiden Amanah, Muhammad Sabu pun tentu saja lebih cenderung untuk mengekalkan kerjasama dengan kerajaan perpaduan berbanding mendengar tuntutan Amanah Johor itu. Lihatlah ketika parti itu beria-ia mahu bertanding di Dewan Undangan Negeri Mahkota sebelum ini. Apa jadi akhirnya? Pada PRN Johor 2022 yang lalu, UMNO menang 40 daripada 56 kerusi dengan Pakatan Harapan terdiri. DAP menang 10 kerusi manakala PKR dan Amanah masing-masing menang 1 kerusi. PN pula memenangi 3 kerusi Bersatu 2 dan PAS 1, manakala Muda juga menang 1 kerusi. Berdasarkan keputusan PRN 2022 itu, di kerusi mana Amanah mahu bertanding dalam jumlah antara 12 hingga 20 kerusi. Hanya ada satu cara saja jika Amanah Johor benar-benar mahu mencapai impian berbanding atau bertanding antara 12 hingga 20 kerusi pada PRN Johor akan datang, iaitu mereka mesti membawa Amanah keluar daripada PH terlebih dahulu. Selagi Amanah kekal bersama PH dan PH pula masih bekerjasama dengan UMNO BN, jangan mimpilah kegairahan berlebihan, termasuk mengambil kerusi yang sedia dimenangi UMNO, boleh menjadi kenyataan. Soalnya, beranikah Amanah Johor menjadi pihak yang paling awal mencadangkan agar Amanah keluar meninggalkan PH? Fikirlah sikit. Kalau masih bersama PH, macam mana cara Amanah nak bertanding sehingga 20 kerusi itu? Dan kalau tak berani nak cadangkan Amanah keluar daripada PH, lebih baiklah jangan sembang terlalu kencang mau bertanding banyak kerusi. Lagipun, kerajaan BN Johor dibentuk pada tahun 2022, iaitu sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Respeklah sikit pada UMNO BN yang mampu menang 2/3 ketika itu, kata sabudinhussein.com hari ini. Saudara, apa pendapat anda untuk isu ini? Perlukah Amanah terus berkeras untuk mahu bertanding 12 hingga 20 kerusi di Johor? Dan perlukah Amanah keluar daripada Pakatan Harapan? Pada pendapat pengulas politik yang lain, mereka kata Amanah tidak perlu keluar Pakatan Harapan. Yang perlu keluar ialah kerjasama antara PH dan BN akan selesai begitu saja, kata beliau. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apalagi harapan yang dimiliki oleh Najib selepas ini? Adakah Najib bakal mendapat lagi pembebasan atau pengampunan atau sebagainya? Najib hanya boleh bebas melalui pengampunan, itu pun jika Zahid Hamidi duduk sebagai Perdana Menteri
kata tulisan sabudin.com. Dengan Najib Razak kini perlu membela diri bagi 25 pertuduhan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram dana 1MDB berjumlah 2.3 bilion sebagaimana diputuskan Mahkamah Tinggi. Apa yang menunggu di hadapannya cuma satu: beliau bakal berada lebih lama lagi di penjara. Bagi sabitan bersalah dalam kes SRC internasional sebelum ini, Najib telah dihukum penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Bagaimanapun, lembaga pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Ini bermakna Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos tahun 2028. Bagi kes berkaitan dana 1MDB yang baru diputuskan Khamis lalu, di mana beliau harus membela diri dan tarik perbicaraannya ditetapkan selama 97 hari bermula 2 Disember depan. Najib bakal berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sama ada 5 kali ganda nilai dana terbabit atau RM10,000 berdasarkan mana yang lebih tinggi jika disabitkan bersalah. Pada kebiasaannya, apabila seseorang tertuduh diarah membela diri kerana pihak pendakwa berjaya membuktikan wujud prima facie, harapan untuk didapati tidak bersalah di akhir perbicaraan adalah terlalu sukar. Untuk itu, kemungkinan untuk Najib berada lebih lama di penjara adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak lagi. Setelah didapati bersalah dan dipenjara dan sesudah melalui semua proses perundangan, satu-satunya cara untuk Najib mendapat pembebasan ialah melalui pengampunan. Tetapi pengampunan sudah tentu tidak mudah, malah tidak mungkin untuk Najib perolehi jika kerajaan sedia ada tidak diubah. Melalui kuasa politik dan perubahan kerajaan, mengusahakan pengampunan selalunya tidak jadi masalah jika parti yang pro kepada seseorang banduan itu berjaya membentuk atau sekurang-kurangnya mengetuai kerajaan. Anwar Ibrahim dibebaskan daripada penjara pada tahun 2018 setelah Pakatan Harapan berjaya menumbangkan Barisan Nasional di mana Tun Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri ketika itu mengangkat pengampunan beliau untuk diperkenankan oleh Agong. Menuruti jejak Anwar, bermakna Najib hanya ada peluang untuk bebas jika Zahid atau jika UMNO berjaya mengetuai kerajaan dan Zahid memegang jawatan Perdana Menteri. Dengan jawatan timbalan Perdana Menteri sekarang, Zahid Hamidi tidak cukup power untuk memperjuangkan dan membantu pembebasan Najib. Power sebenar untuk berbuat demikian hanya ada pada Perdana Menteri yang kemudian boleh membawanya kepada perkenan Agong. Sebagaimana mudahnya Tun Mahathir membawa pengampunan Anwar untuk diperkenan Agong sebelum ini, Zahid Hamidi pastinya tidak sukar melakukan hal yang sama kepada Najib jika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Di bawah kerajaan yang UMNO bukan dominan dan Presiden UMNO bukan Perdana Menteri, mengharapkan pembebasan bagi Najib cuma sekadar mimpi. Walaupun hakikatnya melalui UMNO lah kerajaan perpaduan ini dapat dibentuk. Jangankan untuk dapat pengampunan, untuk dapat tahanan rumah pun semacam tiada harapan. Walaupun titah edendum daripada Agong sudah diperoleh dan kewujudan titah itu disahkan sendiri oleh Presiden UMNO merangkap timbalan Perdana Menteri melalui afidavitnya kepada mahkamah. Oleh itu, di bawah kerajaan Madani ini dan sementara menunggu tarikh PRU 16,
Najib harus reda. Reda sajalah bahawa tempatnya adalah di penjara. Nasib Najib hanya boleh diubah jika pada PRU 16 UMNO kembali menjadi parti yang dominan, mengetuai kerajaan dan Zahid Hamidi duduk di kerusi Perdana Menteri. Tanpa kedudukan itu, selama-lamanya lah Najib akan berada di penjara. Kepada ahli serta penyokong UMNO dan mereka yang ingin melihat Najib dibebaskan, fikirkan dengan serius perkara ini mulai sekarang. Ditulis oleh sabudin.com. Apa pendapat anda tentang isu dan pendedahan kali ini? Adakah anda rasa Najib boleh mendapatkan pengampunan walaupun katakanlah Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri? Saudara-saudara sekalian, ini memang suatu perkara yang betul-betul mengejutkan kita semua. Apabila sabudin.com menjelaskan kepada kita, Sabudin menerangkan kepada kita bahawa Najib hanya boleh bebas melalui pengampunan. Itu pun jika Zahid Hamidi duduk sebagai Perdana Menteri. Untuk Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri, tiada pilihan lain, hanya satu. UMNO harus dominan menjadi kerajaan. Persoalan besarnya ialah, mampu lagikah UMNO menjadi dominan seperti sedia kala? Mampu lagikah UMNO menewaskan parti-parti yang lain dan mendapat majoriti 2/3? Jika sampai bila-bila UMNO tidak dapat bangkit seperti dahulu, maka sampai itulah Zahid Hamidi tidak akan jadi Perdana Menteri. Selagi Zahid Hamidi tidak menjadi Perdana Menteri, menurut tulisan sabudin.com ini, amatlah sukar dan hampir mustahil untuk Najib dibebaskan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.